Pertamanya saya ingin mengucapkan banyak terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan kerana dapat hadir ke persidangan akhbar ini untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan kawalan tembakau dan juga isu e-cigarette dan vaping yang hangat diperbahaskan sejak hari-hari ini. Jadi untuk memulakan sesi kita pada pagi ini, saya ingin perkenalkan Datuk Dr. Abdul Razak, pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal bagi mengkaji kesan rokok elektronik dan shisha terhadap kesihatan yang ditubuhkan oleh Yang Berhormat Menteri bagi menasihati beliau berkaitan dengan isu-isu rokok elektronik dan shisha. The people dalam jabatan kuasa itu ialah academician from universities, from Kementerian Kesihatan, also from the pharmacy department. We had a few meetings regarding these issues, dan kita telah mengkajikan banyak kata-kata di banyak tempat di luar negara. The two main papers is from WHO and also from International Union Against TB and Lung Disease. Dalam perbincangan ini kita dapat yang kebanyakan surat-surat daripada luar negara hendak mengharamkan e-cigarette. Jawatan Kuasa ini telah memberi syur kepada Menteri aktiviti penjualan rokok elektronik dan shisha serta barangan rokok elektronik dan shisha adalah dilarang dengan menggunakan peruntukan di bawah PPK-HT. Dan aktiviti penggunaan rokok elektronik dan shisha adalah dilarang menggunakan peruntukan di bawah PPKT. So kita syorkan diharamkan kepada Menteri Kesihatan early this year. The basis is very simple because thing is the content is still nicotine. Although we want to compare e-cigarette dengan cigarette, the content is still nicotine, and we worry that nicotine akan menjadikan a new trend for addiction. Although we say that the tar is not there, but the thing there may be other content dalam e-cigarette ini yang mungkin akan mendapat mudarat dalam jangka masa yang panjang. So we don't want generasi muda sekarang menjadi ketagih untuk nikotin yang baru jangka masa yang panjang. So we worry that kalau kita tunggu lama sangat, the effect may much more worse, like the cigarette, the older one. Yang saya lama tu kita kesan kita tahu only after 100 years that it can cause lung cancer and lung disease. So now we are starting a new trend. We worry that jangka masa yang panjang ni there may be a same trend for the e-cigarette. There may be a cancer coming in the future. There may be a lung disease coming in the future. Jadi we hope that it will not be new trend in the country. And our KKM policy is also the same thing, that we don't want people to be addicted to cigarette in the future. Generasi muda kita. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk merujuk kepada isu vaping yang sekarang ini telah berleluasa dalam media sosial. Yang pertamanya, yang paling penting bagi kita adalah untuk membezakan di antara rokok elektronik dan vaping. Apa-apa alat yang mengandungi atau yang bertindak sebagai alat untuk memberikan nikotin dianggap sebagai e-cigarette, dan lain-lain alat yang tidak mengandungi nikotin kita panggil vape. That's the basic understanding lah yang kita nak supaya jelas. Sebab lepas ni ada beberapa perkara yang perlu kita perlu jelas dan tentang takrifan ini supaya apa juga tindakan kita, masyarakat pun faham, kita pun faham. Jadi kalau kita bertindak di bawah undang-undang pun kita jelas apa yang kita lakukan, ya. Jadi mengikut undang-undang semasa iaitu Akta Racun 1952 dan juga Akta Makanan 1983 di bawah peraturan kawalan tembakau 2004, penjualan rokok elektronik tertakluk di bawah akta tersebut. Pertamanya, nikotin adalah bahan berjadual di bawah akta
racun. Maknanya hanya orang-orang tertentu, itu ahli farmasi saja yang dibenarkan untuk menjual apa juga bentuk bahan yang mengandungi nikotin. Maknanya kalau dia orang yang bukan ahli farmasi, dia menjual rokok e-cigarette tu, maknanya dia salah, dah melanggar Akta Farmasi 1952. Berkaitan dengan vaping, seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Razak tadi, Kementerian berpandangan bahawa selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia di bawah Framework Convention on Tobacco Control, kita berpandangan bahawa ia sepatutnya diharamkan. Tapi Kabinet telah buat keputusan, ya. Jadi saya kata, saya hanya memberi pandangan berdasarkan pada laporan daripada Jabatan Kuasa Teknikal dan juga saranan daripada pihak WHO di bawah WHO Framework Convention on Tobacco Control. Jadi berkaitan dengan vaping, sebab dia tak taluk pada mana-mana undang-undang sekarang ini, ya. Selepas arahan Kabinet tu cerita lain pula lah. Ya. Kita yang e-cigarette tadi dah jelas, ya. E-cigarette makna yang ada nikotin tu tidak boleh dijual kecuali oleh pegawai farmasi. Ya. Yang berlesen, pegawai farmasi. Dia kata tambah lagi tu, pegawai farmasi yang berlesen. Ada juga. Tapi untuk vaping ni, Kementerian ingin menyaran kepada seluruh rakyat Malaysia lah, janganlah vape. That's our message. Itulah pesanan kita Kementerian Kesihatan. Seperti juga rokok, kesannya kita tahu beratus-ratus tahun kemudian. Tuhan menjadikan paru-paru ni untuk hirup udara saja, oksigen. Bukan benda lain. Masuk benda lain akan menimbulkan masalah. Kalau yang tak sengaja tu benda kita nak buat, kan? Kita berjalan keluar, sedut karbon monoksida, itu memang dah ada dalam. Tu kita tak buat macam itu pun kita kawal. Ada undang-undang dan peraturan yang mengawal pencemaran persekitaran. Ini kita nak benda nak masuk dalam badan kita. Tak payah undang-undang pun, kita kata, patut kita kata, jangan. Tak payahlah masuk hisap benda-benda macam ni. Dia akan memberi kesan dalam masa jangka panjang. Jadi kementerian tidak akan menyokong sebarang aktiviti yang menyumbang ke arah tingkah laku yang menjurus kepada masalah kesihatan pada diri dia ataupun masyarakat sekeliling. Jadi budaya vaping ni kita kata tak payahlah untuk rakyat Malaysia. Apa yang kita bimbang ni sekarang ni sampai kamu lihat dalam, orang pun tahu, diviralkan macam satu benda yang saya pun tak tahu nak cakap. Kanak-kanak pun sampai ada diviralkan menghisap vaping. Dan kita tak cakap lagi isu pasal kemungkinan cecair-cecair vape ni ditambah dengan macam-macam benda. Segala-galanya boleh. Dan kementerian akan meneruskan kempen seperti juga mana kita melakukan kempen berhenti merokok bagi memastikan bahawa rakyat Malaysia akan terus mengamalkan cara hidup yang sihat. Tapi kebanyakan daripada pengguna ini berpendirian bahawa vape ini adalah sekadar untuk menghentikan ketagihan daripada rokok, yang mana kita tahu rokok lebih banyak mudarat berbanding vape. Jadi bagaimana pendapat Datuk? Vaping I think is different term lah kalau ikut terminologi sekarang. Vaping tak ada nikotin. So e-cigarette, kalau kita gunakan e-cigarette dengan cara yang baik, dia akan menjadi kurangkan hisap merokok, itu memang betul. The thing is that jangka masa yang panjang, we don't know how long dia akan berhenti merokok ni. Tetapi kalau kita ikut kajian yang kita buat untuk nikotin patch, nikotin gum,
menunjukkan kita boleh kurangkan atau berhenti merokok at least 30-40% with a good counselling. And dia kalau nak berhenti merokok ni bukan ubat sahaja. Yang penting tu counselling sangat-sangat penting. Nasihat dari doktor pun sangat penting dan campur dengan ubat yang kita beri nikotin tu. So Boleh tak vape dah tu? Tak ada Vaping- ubat. Kalau vape, tadi e-cigarette kan ada yeah, nikotin. vaping there's no Yang nicotine. itu cair. Correct. The thing is, why must you take a cair? There's no fungsi at all. You know So what I mean? how many of Yes, those correct. actual smokers Correct. yang change to vape? Correct. Our concern is orang yang tak merokok sekarang ni yang dan sampai ajar anak-anak kecil ni. What are we trying to do? We are membudayakan merokok. We are normalizing smoking. That is the most dangerous thing yang saya lihat lah dalam isu vaping ni. Mana kalau dah anak-anak tu, oh merokok dah tak ada apa, okey biar. Tak, sebab dia bukannya ada nikotin, bukan ada tembakau, tapi ada air rose ke benda ke, saya pun tak tahu. Flavored. Yeah. Kecil-kecil sonok-sonok, lama besar-besar. And then leskan dengan nikotin, dah mula ketagihan datang. This to me is something that we have to look in a bigger picture. Jadi kalau kita nak cakap pasal e-cigarette untuk mengurangkan masalah merokok sebagai satu strategi smoking cessation, dia mesti dilakukan oleh ahli profesional. Because even the patch yang kita tahu nikotin, we know the concentration of nicotine approved bahagian pharmacy. How do you know how much nicotine they put in the e-cigarette? God knows. Kalau taruh banyak-banyak, it can even cause apa ni, overdose. Dan sebab itu saya kata nikotin e-cigarette mesti dikawal di bawah undang-undang ada ni, dan kita akan melaksanakan kawalan tersebut. Kita akan menguasakan akta racun 1992 on e-cigarette. Jadi jangan keliru antara dua, antara vaping dengan e-cigarette. Ada dua benda yang berbeza. E-cigarette kalau nak diguna pun sebagai smoking cessation, dia mesti dilakukan oleh ahli profesional. Dan benda tu mesti didaftar. It must be registered because we want to know exactly how much nicotine, because the doctor will adjust accordingly. It cannot be done by just anybody because dia ada kesan farmakologi pada orang yang mengambilnya. Orang sakit jantung ambil nikotin lebih-lebih kan. Sedap-sedap lah tumbang. Yes, sir. Bila buat operasi rampas cair yang mengandungi nikotin? Akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Saya telah pun mengarahkan semua Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengambil bersiap sedia. Bahagian penguatkuasa farmasi telah pun menyediakan garis panduan SOP tindakan, dan kita akan melaksanakan operasi itu bila-bila masa daripada sekarang. Macam ni kita nak bezakan antara cair tu ada nikotin tu tak? Itu adalah SOP dia. Kita ada SOP dia. Satu lagi ya dok, kita tahu sebenarnya kalau dia vape ke, dia vape atau ada nikotin atau tidak ada nikotin, maksudnya tadi tu pihak kementerian mengatakan e-cigarette adalah dengan maksudnya tafsiran Kementerian Kesihatan, e-cigarette adalah yang ada nikotin. Ya. Betul. Vaping adalah yang menggunakan device e-cigarette itu tanpa ada nikotin. Ya. Latest nak. Tapi kita kata dua-dua tak usah ambil. No, you kena tambah lah yang tu. Tengok, this is what your role is all about. I'm worried about this. Even kalau newspaper sendiri pun dah promote vaping, I think this susah lah. Tolong tulis besar-besar sikit. Itu nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan. Jangan. Kalau okey sekarang ni Kementerian Kesihatan boleh bagi nasihat je lah sebab keputusan untuk pengharaman tu belum ada kan. Apa jadi kalau dia diharamkan? Apa akan terjadi kepada Jadi apa? Singapura? Tak adalah vape. Tak ada lagi. Ya. Maksudnya tak ada yang macam mana? Maksudnya tindakan yang macam mana yang kena ambil? Tak, kalau diharamkan, maknanya mestilah di bawah undang-undang tertentu untuk diharamkan. Jadi maknanya tidak adalah penjualan vape. Itulah yang sepatutnya. Yang Apa beza dia dengan rokok? sebab itu. Okey. Kalau nak ni nak menjelaskan sikitlah. Rokok dah ada sejak zaman bila? Vaping baru keluar. Sebab itulah kita kata sebelum dia menjadi lebih besar, stop now. We have enough evil already in this world.
Why we must add another one more evil? Kalau ikut pada pandangan profesional saya kata pokok saya nak ban. Brunei pun ban. Tapi do we have that political will to ban? We don't. So kalau atas asas kesihatan, rokok pun patut di-ban. Atas asas kesihatan, I'm talking about on the health aspect, rokok pun patut di-ban. Itu kena tekut nama saya sebagai pakar perubatan kesihatan awam. I'm wearing now the hat as a medical professional. Kalau tanya saya sebagai pakar kesihatan awam, saya kata rokok pun patut ban. Aplikasi banyak. Tapi vaping ni benda yang baru. Benda yang baru. Kalau nak kira kan, kalau kita nak stop kan. Jangan tunggu dah 100 tahun besok, dah terbukti segala-galanya, barulah kita kata, oh, dari masa tu dah, it's too late. Macam mana it's too late, it's smoking lah. Tapi ada negara ban. Sebab tu ada negara ban vaping daripada awal lagi lah. Sebelum dia menjadi satu masalah. Maksudnya tu akui jugalah bahawa rokok juga membawa masalah. Ya, memang bermasalah. Sebab tu kita spend millions of ringgit tu kawan rokok. Sampai ada WHO convention pasal rokok. Mana ada undang-undang antarabangsa mengenai masalah kesihatan kecuali rokok. Kementerian Kesihatan ingin mengawal cecair vape ataupun dan Tak ada kawal. Kita kata mana-mana yang ada nikotin tertakluk di bawah akta. Selain yang tak ada nikotin, kita kata tak sah amalkan. okey, bagaimana dengan device vape itu sendiri sebab dia terletak di bawah gadget? Itu saya tak nak sentuh isu itulah. Itu banyak lagi isu-isu lain yang berkaitan dengan itu. Tapi prinsipnya itulah maknanya. Saya nak jelaskan, make sure you understand this concept. Saya kata untuk e-cigarette sebab dia mengandungi nikotin, kita akan menguatkuasakan Akta Racun 1952. Bagi vape, we have nothing. Honestly, we have to say we have nothing. But we are telling Malaysian public not to vape. Yang lain, Bermakna Datuk, Kementerian Kesihatan sekarang akan buat kempen untuk mengawal cecair saja, tak boleh mengawal device itu sendiri. saya akan kawal apa-apa. Saya kata saya akan ambil tindakan undang-undang terhadap nikotin delivery yang ada nikotin. Yang lain saya tak. Saya akan berbincang untuk aspek kawalan kemasukan. No, we are not at this stage kita tidak ada lagi perbincangan ke arah itu. Apa yang saya katakan ini, saya maklumkan Kementerian akan mula menguatkuasakan Akta Racun 1952 berkaitan dengan e-cigarette. Dan bagi vaping, mesej Kementerian Kesihatan, jangan vape. Betul. Ya saya. Dengan sekarang ni vape dilarang oleh Ministry, e-cigarette juga tak boleh. Rokok pernah naik harga 40%. Jadi adakah mesej kementerian adalah jangan hisap apa-apa yang jahat? Begitulah. Lumrah badan tu. Kita tak sepatutnya hanya menghisap udara yang bersih. Itu saja. Sebab tu dalam haze pun, bila direbu pun kita kata tutup pakai topeng. Semua kawan. Jadi maknanya nasihat Kementerian Kesihatan, berhenti merokok, berhentilah merokok, berhentilah vaping. Ya. Okey, alright. Terima kasih.